Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin, bab yang ke-68, Babul Wara'i wa Tarkis Syubuhat. Bab wara'. Apa makna wara'? Menjauhkan diri daripada sebarang jenis maksiat. Tak kiralah maksiat itu besar ke kecil, kita rasa besar belaka sebab nama dia maksiat. Bila kata maksiat, mana derhaka? Derhaka kepada siapa? Derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Bila derhaka kepada Allah, tak ada lah nama kecilnya. Itu makna maksiat. Dan watarkis syubhat, dan meninggalkan perkara yang syubhat. Apa dia syubhat? Perkara yang samar, tak jelas. Kalau jelas haram, orang tak kata samar. Kalau jelas halal, orang tak kata samar. Tapi hak tengah-tengah ni, di antara ni, halal ke haram, itu dia panggil. Ada ulama kata haram, ada ulama kata halal, maka kita kena ambil wara', kita tinggalkan perkara itu. Tinggalkan perkara yang dikatakan haram ataupun syubhat itu. Maka bab ini, bila kita kata wara', meninggalkan benda yang syubhat, yang keraguan, kesamaran ini, semua benda, tarku ma la ya'in ma ya'nik, kita tinggalkan benda-benda yang tidak berfaedah, sama ada percakapan, cakap tak tahu gapo, duk sebar benda-benda yang tidak jelas, ini bahaya. Dalam pandangan kita pun kalau tak jelas, jangan disebarkan. Dalam segala pergerakan kita, yang zahirnya, yang batin, itu dia panggil wara'. Lebih-lebih lagi kalau benda yang sudah ada di depan mata kita, para ulama telah mengatakan benda ni tak baik, tak juru, kenapa kita nak rempuh masuk? Jadi orang yang wara' ni, itulah sifat dia. Setengah orang kata tarku ma la ba'sa bihi. Ada dalam di akhir kata-kata nanti. Tinggal benda yang kita rasa tak apa benda tu, tapi kerana bimbang, terjebak dengan benda yang tak baik, maka kita tinggalkan. Itu nama dia wara'. Cuma para jemaah sekalian, kita kena ingat, wara' jangan sampai was-was. Kalau wara' kepada was-was, itu penyakit lain pula mari. Ini penyakit was-was pula dia panggil. Jadi jangan kita wara', jangan was-was. Dalam bab ini, Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bawa kepada kita dua ayat. Ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Ayat ni panjang cerita dia. Nak boleh ke sampai ke wa tahsabunahu hayyinan tu, dia punya cerita tuduhan jahat terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim, kan? Musangka, tengok dalam terjemah dia, musangka benda tu mudah, kecil je, tapi dosa dia di sisi Allah Ta'ala besar. Wa huwa 'indallahi 'azim. Tengok asal ayatnya. Ayat ni dalam surah An-Nur ayat 15. Kita baca daripada awal.
إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم إذ تلقونه بألسنتكم. Allah kata, semasa kamu bertanya atau menceritakan berita dusta itu dengan lidah kamu. Puak munafik tuduh Aisyah buat benda tak baik. Orang Islam dengar, dikata juga benda tu. Kan? Dan kamu memperkatakan dengan mulut kamu akan sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sebab apa berani kata? Wa tahsabunahu hayyinan, dan kamu pula menyangka perkara itu kecil, sedangkan ia di sisi hukum Allah adalah perkara yang besar dosanya. Kenapa Imam Nawawi bawa ayat ini dalam bab wara', dalam bab tarkus syubhat? Sebab dia nak cerita kepada kita, di dalam perkataan kita nak nukilkan pandangan, nak ambil pandangan zaman kita hari ni pula, nak tolong-tolong share, nak sebarkan orang-orang buat maklumat-maklumat tuduhan. Hati-hati, kita sebar, kita share, bermakna kita juga setuju dengan tuduhan itu. Sebab itu kita ingat tahsabunahu hayyinan, mengingatkan benda simple je. Saya tukar sebar je, tukar share je. Tukar share apa? Dosa dia besar, sebab menuduh orang yang baik jadi jahat. Maka lebih-lebih lagi dalam kisah ini, dia tuduh Ummul Mukminin Aisyah. Zaman kita ini, walaupun tidak tuduh isteri Nabi, kita tuduh orang mukmin tu buat benda jahat. Sedangkan kita pun tak ada maklumat, cuma orang kata, maka perbuatan itu mungkar yang besar, yang wajib kita kena tinggalkan. Jadi hak ni, etika ni lah kita rebah sekarang ni. Kita tidak beramal dengan ayat ni. Kita ingat, biasa ya. Biasa apa? Dosa dia indallahi azim. Dosa itu besar. Yang kedua, ayat yang kedua, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Jadi kalau Tuhan kita rasa, ini dia panggil darajat ihsan dalam jiwa kita, merasai, menjiwai, Allah Ta'ala tahu segala yang kita buat, Allah Ta'ala tengok, Allah Ta'ala perhati, mengawasi segala pergerakan kita. Macam mana kita nak berani nak langgar perintah Allah? Macam mana kita berani nak langgar, nak rempuh hudud, sempadan, batasan yang Allah Ta'ala buat? Maka tentu tidak berani. Jadi orang yang warak, dia akan tak rempuh pagar, batasan, hudud yang telah digariskan oleh Allah Azza wa Jalla. Baiklah, tamatlah kita dua ayat. Kita pergi kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis 588. Wa 'anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asy-syubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan iza salahat salahal jasadu kulluh wa iza fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu muttafaqun alaih. Hadis daripada An-Nu'man bin Bashir. Kalau kita nama Bashir, anak kita kena nama Nu'man, baru jadi kan. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun. Perkara yang halal itu jelas. Hak ni halal. Wa innal harama bayyinun. Perkara yang haram juga jelas. Babi haram, anjing haram, kucing haram dimakan kan. Jelas.
Ayam halal. Cuma syarat dia pula lah, sembelih tak sembelih. Itu cerita lain. Yang pentingnya benda-benda ni jelas halalnya, haramnya. Wa bainahuma mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ini kita takut ni. Namun di antara keduanya ada perkara syubhat, perkara samar yang tidak jelas, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Keramai manusia tak tahu. Maka sesiapa yang menjauhkan diri daripada perkara yang syubhat, yang kesamaran tadi, bererti dia telah memelihara agamanya dan kehormatan dirinya. Siapa nak jaga agama, jaga hormat diri, jangan duk ambil benda-benda kesamaran. Dan sesiapa yang mengerjakan pada perkara-perkara syubhat sehingga dia jatuh ke dalam haram, sesungguhnya dia seperti seorang pengembala yang mengembala ternakannya di pinggir jurang yang dikhawatari akan jatuh ke dalamnya. Itu terjemahan dia lah kan. Jadi ada kata hima ni bukan jurang. Hima ni maknanya tempat belaan, jagaan ni harta tempat ternakan kerajaan tu. Kerajaan ni dia ada tanah padang ragut. Itu maksud dia. Hema ni padang ragut kerajaan. Jadi kita kambing kita tak boleh masuk dalam tu. Tapi kita pergi bela kambing kita tepi padang ragut. Terbuka pintu ke jumpa lorong, masuklah kambing tu. Itu bahaya. Itu maksud dia. Maknanya dia akan masuk ke dalam tempat larangan. Ketahuilah. Maka Nabi kita buat analogi di sini. Benda hok sipi-sipi dengan haram jangan pergi dekat. Kalau pergi dekat, kita akan terjebak dengan dia. Itu maksud dianya, kita akan terperangkap dengan dia tak lama. Ini sangat bahaya. Maka jangan pergi dekat. Kalau pergi dekat, kena. Kemudian, itu satu kes. Kes yang lain lagi, Nabi sebut, ketahuilah bahawa bagi setiap raja memiliki batasan. Dan ketahuilah bahawa batasan larangan Allah Ta'ala di buminya adalah apa yang diharamkannya. Itu dia panggil hudud. Allah Ta'ala buat hudud maknanya sekatan. Mu jangan langgar ni aku. Langgar ni dia buat adalah haram. Itu makna hudud. Dan ketahuilah pada setiap tubuh manusia ada segumpal darah yang apabila baik maka baiklah tubuh tersebut, dan apabila rosak maka rosaklah tubuh tersebut. Ketahuilah ia adalah hati. Hadis ini jelas muttafaqun alaih. Jadi para jemaah sekalian, kenapa kaitan hati dengan perkara syubhat? Ini apa perkaitan hati dengan perkara syubhat? Kita sudah jelas tadi perkara halal dengan haram sudah jelas. Cuma yang tak jelas kepada kita syubhat. Kita nak tahu macam mana benda ni syubhat tak syubhat? Contohnya satu skim perniagaan, cepat kaya ke cepat miskin tak kira lah. Ada ulama kata, haram ni, dasarnya begini. Ada ulama lain kata, boleh harus sebab gini kan. Dari sudut warak kita, tak usah ambil lah benda khilaf tu. Kalau ada orang kata haram tu, makna itu besar lah masalahnya. Dia pun kaji juga. Kecuali dia main-main, haram. Dalilnya, haram. Tak sedap gitu. Dia telah kemukakan hujah dia bahawa benda itu tak baik. Hak nak kata harus pun gitu lah, sebab orang buat ramai-ramai buat belakang tak kira. Jadi dia kata gitu. Maka bagi kita, kalau ada pertemuan dua perkara ini, tinggalkan. Itu dia panggil warak. Kita keluar daripada benda yang syubhat, yang menjadi pertikaian para ulama. Elok kita tinggalkan. Sebab bila kita tinggal, kita akan selamatkan agama kita dan selamatkan kehormatan diri kita daripada terjebak dengan termakan benda-benda yang tidak baik. Yang benda yang tidak baik. Ad-dafi' yang boleh memilih, kita nak pilih jauhkan diri daripada benda syubhat ni, siapa dia? Malik hati yang menjadi raja, membuat keputusan dalam jiwa kita, hati. Pasal itulah Nabi SAW kaitkan halal, haram, syubhat, hati. Hati yang akan memutuskan bahawa aku tak mau. Sebab ulama kata haram.
Ulama kata tak baik. Satu contoh yang berlaku kepada sahabat-sahabat kita. Ini penting ni. Sahabat kita ni terjebak dengan satu skem jual barang-barang, dia panggil MLM. Syarikat yang bawa barang-barang ini syarikat yang terlibat dengan gerakan kristianisasi di peringkat antarabangsa. Wak mari ke Malaysia barang-barang dia, yang masuk juga orang-orang hak baik-baik, ada kepiah juga atas kepala, yang bercakap dengan agama juga, maka ramai orang tertarik dengan dia. Alhamdulillah, walaupun kita kata ini syubhat ni, syarikat ni ada unsurnya Kristian, tak mau. Tapi alhamdulillah setelah dibongkar, para pengkaji membongkarnya, maka alhamdulillah kita nampak paling kurang syubhat. Dia kata barang ni ada logo halal, barang logo halal, tapi duit kita pergi kepada syarikat yang memang menaja gerakan-gerakan kristianisasi antarabangsa, maka tempias kita tu akan sampai kepada mereka. Walau kita beli sini, tapi duit tu pergi ke ibu dia, syarikat induk dia yang memang gerakan antarabangsa, maka alhamdulillah orang yang sayang kepada agama dia, orang yang sayang kepada kehormatan diri dia akan tinggalkan benda itu, walaupun sudah ada puluhan ribu bulanan mereka dapat. Kita kata alhamdulillah. Yang boleh menolak perbuatan tak baik ini siapa? Perbuatan yang meragu ini siapa? Ala inna fil jasadi mudghah, hati yang berfikir tentang masa depan, tentang syubhat yang timbul, maka mereka yang akan tinggal. Kita katakan kepada sahabat-sahabat yang meninggalkan perbuatan ini, man taraka syai'an lillah awadahullah. Siapa dia tinggal benda yang ada syubhat, keraguan ini kerana Allah Ta'ala akan ganti yang lebih baik, insya-Allah. Jangan bimbang, Allah rugi dalam 20,000, 50,000 sebulan terbang dengan sebab keraguan yang ditimbul oleh pendakwah ni. Kita kata jangan, oleh kerana kita tinggalkan Allah, Allah Ta'ala ganti yang lebih baik, insya-Allah. Mungkin dalam bentuk pulangan duit, mungkin dalam bentuk perkara lain yang kita tidak tahu. Bukan semua dua Tuhan ganti duit dengan duit. Dan ada kalanya oleh kerana kita tinggal makanan syubhat ni, hasil syubhat ni, anak-anak kita tidak makan makanan syubhat, mereka lah besok yang akan menjadi orang yang berkhidmat kepada kita, orang yang menolong kita. Lepas kita mati siang, pagi, petang, siang, malam, Rabbighfirli wali walidayya, itu ganti yang Allah Ta'ala beri kepada orang yang meninggalkan benda syubhat, benda yang ragu ini, benda yang tidak baik, kerana Allah Ta'ala Tuhan akan ganti dengan lebih baik, insya-Allah. Ana jumpa banyak orang dah, sahabat-sahabat kita, dia nak ambil tenda projek tertentu, tapi ada unsur beberapa peratus, kita kata paling tidak begini syubhat ataupun terang-terang rasuah. Sahabat kita kata Allahu Akbar, dia tak mau ambil. Alhamdulillah hidup mereka bahagia, tenang dan damai. Walaupun tak dapat projek atas dunia, kita dapat pulangan yang lebih besar. Allah Ta'ala ganti, percayalah, siapa dia tinggal satu perkara kerana Allah, Allah Ta'ala akan ganti yang lebih baik. Yang lebih baik tak semesti benda yang sama, ada benda lain yang Tuhan ganti. Kita yakin dan percaya dengan janji Allah Azza wa Jalla. Sama juga dengan orang mati kan. Kalau suami mati, bini kena doa, ganti akan lebih baik daripada dia. Walaupun suami dia yang terbaik, tapi ada lagi kebaikan lain yang Tuhan akan beri, insya-Allah. Baiklah. Itu hadis kaitan di antara syubhat dengan hati. Alhamdulillah jelas kepada kita kenapa Imam Nawawi bawa hadis ini. Dalam bab ini, hadis yang pertama yang dibincangkan. Kita pergi kepada hadis yang kedua, hadis 589. Hadis 589, hadis kita ni tidak banyak pada kali ini. Dalam bab syubhat ni tak banyak. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wajada tamratan fit tariq faqala laula anni akhafu an takuna min as-sadaqati la akaltuha, muttafaqun alaih. Maksud dianya daripada Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui satu biji kurma di jalan. Nabi lalu tengok ada biji kurma sebutir. Orang Kelantan kata sebutir wah tamar, sebiji, bukan biji hok dalam tu. Hak tu dipanggil nawa. Hak kita Kelantan ni kalau butir tu butir dalam tu kan. Alah, hak tu orang tak makan, unta yang makan hak tu. Sebiji lah, sebiji tamar jatuh. Nabi ambil.
Subhanallah. Kemudian baginda bersabda, sekiranya aku tidak khawatir kurma ini adalah kurma sedekah, nascaya aku akan memakannya. Hadis ini muttafaqun alaih. Tanda sini, ada 2-3 isu yang kita kena bincangkan. Isu yang pertama, di antara ciri hak istimewa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan keturunan dia, Ahlul Bait, tak boleh ambil sedekah zakat. Sedekah di sini dengan makna zakat. Itu makna tamah sedekah, tamah zakat. Kita orang Melayu ni sedekah belaka tak kira. Wis sedekah kau ustaz. Gapo ni? Zakat. Lah. Orang Arab kalau kata sedekah tu zakat. Kalau hak dia nak beri apa nagurat dia kata la hadiah atau atiyah, gitu dia bagi. Dia tak bagi. Ya. Nabi dia tak boleh makan zakat bawa dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam warak, tengok ni. Waraknya dia tak tahu tamah apa, boleh je kita kata mana sedekah. Nabi ajar kepada kita oleh kerana tak jelas kedudukan sumber mari mana buah ni, maka Nabi tak si makan. Itu nama dia warak. Kan? Yang kedua, jawazul intifa' bima yajiduhul insan fit tariq. Boleh kita ambil apa yang kita jumpa di jalan, orang jatuh, benda yang macam ni lah, sebiji tamar, sebuah apple ke jatuh, boleh je kita ambil. Tak pada nak war-war duk pintu masjid minggu depan, siapa dia hilang wah apple, mari jumpa saya. Buruk dah wah apple tu. Tapi kalau kita jumpa cici emas, tak boleh. Dia tak buruk. Kita boleh ambil, simpan, tapi kena war-warkan. Setahun masa war-war. Hak siapa dia ni, dia elan dekat masjid, bukan elan dalam masjid, elan dekat masjid hari Jumaat contohnya dulu. Sekarang ni elan di Facebook lah. Makcik Facebook ada tak dia. Siapa dia punya cincin ni, PM saya. Habis cerita. Maknanya kalau kita jumpa benda macam ni, benda yang murah harga macam ni, boleh kita ambil. Boleh kita ambil. Sebab Nabi kata, aku tak makan ni bukan kerana tak tahu siapa. Dia bimbang takut tamah sedekah. Tamah sedekah. Yang ketiga, kalau jumpa makanan jatuh, ambil lah. Ambil. Jangan ditinggalkan menjadi makanan syaitan. Yang kita bimbang hari ni para jemaah sekalian, makannya atas meja kita. Hak jatuh daripada pinggang kita pun kita tak ambil. Subhanallah. Bahkan hak kita makan dalam pinggang pun kita tinggal stopok situ. Makan buffet, tomak, ambil penuh pinggang, waktu makan tak sedap, tinggal. Hadza huwa syaitan. Dia sendiri tu sudah menggalang ganti syaitan. Bukan kata tinggalkan syaitan, dia tu jadi syaitan. Innal mubazzirina, Allah kata siapa dia membazir, dia tu saudara syaitan. Syaitan di kalangan manusia, minal jinnati wan nas. Na'udzubillah. Tengok Nabi kita ambil. Cuma dia tak berani makan sebab warak. Bimbang takut tamah sedekah. Baiklah, kita kalau kita jumpa benda-benda jatuh, ambil. Tapi kalau kita nampak depan kita tu orang bawa buah tiba-tiba jatuh, ambil, panggil dia, pak cik, jatuh ni. Ni kita jumpa tak tahu mana, tak ada masalah, ambil. Boleh kita ambil benda hakir. Tapi kalau benda mahal, jangan, saya jumpa ni, tak boleh lagi tu, kena war-war pula. Baiklah para jemaah sekalian, yang pentingnya kalau kita kesamaran, keraguan, tak usah ambil. Contoh kita jumpa ayam, hak sembelih, ayam kau daging, kita kata hak ni tak tahu siapa dia, hak muslim ke tak muslim. Kawasan ni ada orang bukan Islam, tak usah dah ambil, kena ayam tak sembelih, letih kita. Jadi kita ada benda-benda syubhat, benda yang menimbulkan keraguan, jangan didekati. Hadis 590. Wa anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali alaihi nas, rawahu Muslim. Maksud dia daripada An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Nawas bin Sam'an kata apa? Al-birru husnul khuluq.
kebaikan itu ialah budi pekerti yang baik. Apa makna albir? Tanda tuan-tuan. Albiru dikata kalimatun jami'atun. Satu kata-kata yang pendek mengandungi makna segala perbuatan yang baik, yang ma'ruf, itu dia panggil bir. Dalam Quran Tuhan kata laisal birra an tuwallu wujuhakum. Bir lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Mana itu kebaikan. Kebaikan itu duduk di mana? Duduk di husnul khuluq, perangai baik. Allahu akbar. Tinggi tuan-tuan dan puan-puan darjat perangai baik. Perangai baik ni Allahu akbar. Sebab apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat anugerah kalau sesuai. Kalau tak sesuai tak usah kata. ISO daripada Allah Taala anugerah wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak yang sangat mulia. Dalam hadis lain Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, apa dia kata? Aku dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyempurnakan budi pekerti, akhlak yang mulia. Budi pekerti, akhlak yang mulia. Itu kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wal ismu, dosa pula macam mana? Wal ismu ma haka fi nafsik. Benda yang tidak baik, dosa, benda yang tak baik itu, iaitulah tindakan yang membuatkan kamu bimbang. Dengar ni. Bila kita buat benda ni, kita dah rasa, ya ke tak ni? Jadi ke tak? Itu dia panggil, hati kita tak tenang. Hati kita tak tenang, satu. Wa karihta an yattali'a alaihi nas, dan membuatkan kamu sendiri benci, tak suka jika perbuatan itu diketahui oleh orang lain. Ingat baik, hadis ni riwayat Muslim. Tanda tuan-tuan, lil ismi alamatan, dua tanda benda tu tak baik. Yang pertama, hati kita rasa jadi ke tak ni, betul ke tidak ni, mana hati tak tenang. Itu tanda benda tu tak comel. Yang kedua, kita tak suka orang tengok. Hak tu maknanya kalau benda baik, kenapa nak sembunyi? Kecuali ada masalah lain, masalah keselamatan kau pula, itu cerita lain. Tapi kalau benda ni, pasal itulah kalau kita duduk main handphone, kalau kita baca Quran, orang mari tengok, suka. Akak begini pula, tinggi pula akak, nak baca Quran tu. Tapi kalau dia tengok cerita, cerita majid-majid duk melompat, terkejut. Mari bila? Mari bila tegak pucak dah muka. Hak tak sedap laginya, dia tengah jawab SMS. Bini mari di belakang. Siapa tu bah? Pucak. Yalah dah tu. Boleh pegang handphone lalu dah. Tengok. Dua dosa tanda. Yang pertama, hati kita tak tenang. Yang kedua, kita tak mahu orang tengok. Kecuali benda strategi peperangan, itu tak apalah. Kita tak mahu orang tengok. Tapi kalau setakat benda awam biasa tak mahu orang tengok, itu mahaka fi nafsik, mu tak suka orang tengok, maka ini di antara benda yang tidak baik. Allahu akbar. Maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita, dia panggil aslul fitrah. Fitrah manusia ni dia tak boleh terima benda tak baik. Dia tak boleh terima benda tak baik. Kan? Maka bila rasa dalam jiwa kita tak tenang satu benda ni, usahlah kita ambil-ambil. Ana jumpa satu kes. Seorang perempuan dia pergi haji dengan ana. Dia kata, ustaz, dia nak jumpa dia dengan suami dia, nak jumpa saya. Bila jumpa satu tempat, dia kata, macam mana ni ustaz? Suami saya ni pelik. Dia pergi, kalau malam Jumaat tu dia pergi berzikir. Entah apa-apa bacaan yang dia bawa balik pelik-pelik. Akhir sekali dia balik, dia kelahi dengan saya pula. Saya tahu dengan ustaz ceramah, orang yang berzikir ni hati tenang. Ni pergi berzikir balik nak kelahi, asyik nak cerai bini. Ni apa penyakit lagu ni, dia kata. Sudah. Bila kita tanya siasat-siasat ni, dia sendiri berasa, saya pun sebenarnya ragu juga dengan ajaran tuan guru tu. Sebab itulah perkumpulan dia ni, dia tak bagi. Nak orang nak masuk ni, dikenal pasti muka-muka yang telah
direkrut kata orang ni. Mana kalau hok ngajar pelik-pelik tu, ada masalah. Ada problem lah tu. Kalau kita tak ada masalah, mari. Ni siapa ni? Pegawai pejabat agama. Dipersilakan ustaz duduk. Ni pegawai polis. Silakan. Awak penguat kuasa, mari. Kalau tengok hok ni pucak dah, yalah dah tu. Ini maknanya kita boleh kesan benda-benda yang pelik ni apabila dia sendiri tu pelik. Itu dia panggil aslul fitrah. Jadi sepatutnya pasal itulah kita dalam masalah saat ni, masalah syubhat. Anda kata syubhat ni banyak perkara sebenarnya, banyak perkara. Syubhat dalam amalan kita sendiri. Bila satu perkara, isu, ada ulama kata harus. Kita kata kita berdoa minta dengan orang mati ni harus. Sebab ada hujah gini-gini. Mari ulama lain kata, tak boleh. Ini boleh membawa kepada khurafat, bahkan boleh membawa kepada syirik. Besar bantahan tu. Habis kenapa kita nak rempuh masuknya? Carilah amalan-amalan yang hati kita tenang. Kalau orang dengar pun tak ada siapa larang. Banyak lagi. Ni dalam kitab Riyadhus Shalihin kita banyak hadis-hadis, bacaan-bacaan, amalan-amalan. Imam Nawawi pula bawa dalam kitab di Al-Azkar. Doakan insya-Allah saya nak baca kitab tu di sini. Boleh sekali khatam. Sudah banyak, tapi dipilih juga orang pelik-pelik tu mengapa? Sebab ni, bila ambil yang pelik kita tak suka orang tengok. Ataupun ada bantahan di kalangan ulama lain, kita kata dalam amalan yang ambillah amalan yang disepakati oleh para ulama, jangan ambil amalan yang kita rasa ragu. Membuat ni ada syekh kata boleh, tapi saya belajar dengan syekh ni kata tak boleh. Ini haram, ini perbuatan boleh membawa bid'ah, khurafat, bahkan ada yang keras kata syirik. Jadi kenapa kita nak ambil benda-benda yang keras? Benda-benda yang memang dibantah begitu. Sedangkan hak tak bantah ada tak? Ada. Apa dia? Berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan nama-Mu yang maha indah, dengan sifat maha tinggi, berilah keampunan kepada aku. Boleh je. Kenapa pergi kona cari, giduk cari orang mati dalam kubur lah minta itu ini? Kita kata benda terkhilaf. Naam, benda terkhilaf. Tapi yang tak khilaf ada, kenapa pergi ambil benda khilaf? Itu asasnya tinggalkan benda yang meragukan kita, yang menimbulkan syubhat, menimbulkan bantahan, itu lebih baik. Baru ni timbul masalah kartel daging, kan? Kartel daging ni pun sampai hari ni pun masih lagi dalam siasatan. Sudah ada tanda-tanda, insya-Allah akan terbongkar. Nih, orang yang dalang di sebaliknya dah mula ada pendakwaan, kita kata insya-Allah benda ni terbongkar. Kita berdoakan supaya penjahat penjenayah ini dapat dibawa ke muka pengadilan. Jangan gopoh lah selu-selu. Baik, macam mana dengan daging-daging yang kita nak hari ni? Ini atas kita lah. Pasal itulah dalam hadis ni kita kata al-ismu ma haka fi nafsik. Sebelum itu kita pergi kepada hadis yang ke-591, ada kaitan dengan isu kartel ni, kan? Maknanya daging di Malaysia ada syarikat-syarikat Islam, BMF dalam bahasa kempen kita sekarang, utamakan yang dibuat oleh orang-orang Islam. Kenapa kita pergi cari yang ni? Maka syarikat-syarikat import yang sudah dibuktikan oleh pihak berkuasa agama, daging ini telah dikenal pasti, disembelih mengikut syarat-syarat dan dikawal sedia. Ingat, sembelih dan dikawal. Takut hari penyiasat dia sembelih. Lepas tu hari lain lagu tu juga penat kita nak jawab. Nah. Maka kita kata tengok. Ni kadang-kadang kita beli makanan segera ni. Burger, daging-daging sosis ni. Tak usah panggil hot dog. Kalau hot dog memang nama haram dah. Tak usah cakap dah tu. Nama dia tu memang haram. Dog tak ada siapa kata halal, kan? Kecuali ada manusia lain, cerita lain. Maka nama-nama syarikat-syarikat yang tidak dikenal pasti, usah dibeli. Beli hak syarikat-syarikat orang, tak ada tu lah. Tak ada tu usah makan. Tak mati, tak makan pun. Kita pergi cari di kedai hak jual benda tu. Itu lebih baik, lebih tenang hati kita. Kita nak balik masuk dalam mulut anak isteri kita, biarlah yang kita pasti halal. Halalan tayyiban. Jangan mari syarikat ke apa ni? Tahu ada logo halal pakai jadi? Lah. Ni tengok di kartel daging, logo halal saja tu yang buat dia. Orang boleh buat. Ini pengalaman saya. Duduk di luar negara, banyak kita pergi beli benda-benda frozen. Tapi kita tengoklah syarikat mana. Masuk di kedai daging, ayam
Ada tulis halam, alif lam halal. Hok syarikat mana tahu, dia tak ada jakim situ. Duduk negara Arab. Disembelih mengikut cara Islam. Oh, kita pun tenang. Oh, sembelih ikut Islam. Beres. Gi tepak daging, sembelih ikut Islam. Beres. Gi tepak ikan, ini sedap kali ni. Mazbuh ala syariatil Islamiyah. Disembelih mengikut cara Islam. Plastik ikan pun sembelih juga. Apa jadi? Daging, ayam, ikan, sembelih belaka. Jawabnya tiga-tiga kena campur belaka. Mana habis macam mula ragu dah kita tu. Mari keraguan. Bila ragu, tak usah makan daging-daging. Pasal tu kalau dia dimakan restoran di negara Arab, dia tulis laham baladi. Dia tulis besar di kedai makan, laham baladi, maknanya daging tempatan. Hok sembelih sini. Kalau hok daging import dia tak tulis gapo lah, pakai senyak gitu. Tapi harga berbeza. Hok ni laham baladi, satu nafas, satu pinggan bekas makanan 20 rial. Hok laham dia panggil khariji, hok tu mungkin 15 rial, 10 rial. Berbeza. Jadi kalau kita rasa nak tenang hati, jangan duk makan hok tu. Makan hok ni. Tuan-tuan sendirilah. Kita sendiri yang buat pilihan, alhamdulillah di tangan kita pilihan. Banyak. Kadang-kadang banyak daging-daging. Hok pakcik kita kenal tukar sembelih di kampung kita. Sembelih daging, kau sembelih ayam. Tak standard. Nak pergi beli pula kedai-kedai lain yang tak tahu mari mana, toke-toke yang bukan Islam. Anak jumpa dengan seorang kawan ni, dia nakal. Dia kata seorang mamak ni kerja tukar sembelih di kedai ayam non-Muslim. Gak dia nak balik raya cuti. Toke kata kalau mu cuti, macam mana aku mau sembelih? Oh, dia kata senang ya toke. Macam mana? Dia kata lu baca Bismillahirrahmanirrahim. Prak sembelih jadi. Toke dia pun belajar. Esok waktu nak sembelih terlupa pula. Orang mari, mana ayam? Dalam raga belum sembelih. Jujur dianya. Kenapa tak sembelih? Dia kata mamak cuti. Habis aku sudah belajar tapi lupa. Lauman dulu, lahim dulu. Bismillahirrahmanirrahim, jadi terlupa. Lauman dulu ke lahim dulu? Jadi aku tak sembelih. Maknanya jujur dia tu. Kalau tidak lauman ke lauman, dia meleh. Lama toke apa susahnya tak? Jadi kita kata ini berlaku sedemikian. Wallahu a'lam, itu cerita nakal. Dia panggil fuqaha. Tapi kita sebagai seorang Muslim pastikanlah makanan yang anak-anak kita, makanan kita sendiri biarlah tempat-tempat yang halal. Sebab itulah anak sekarang ni tengok banyak restoran Islam. Tapi ada lagi kedai makan bukan Islam, penuh ngetok haji piah cotik atas kepala duduk minum kopi situ. Miskin sangat ke kawasan kita ni kedai-kedai kopi orang Islam. Tak standard sangat. Ada seorang kata tak sedap ustaz. Lecah makanan orang Islam buat ni. Hok token ni juga sedap. Kata hok tak mandi junuk jak muda pak tua ni sedap. Hok baca bismillah ni tak sedap. Pasal dia makan sekali dengan potan. Banyak restoran-restoran hok Muslim. Kenapa kita pergi cari yang bukan Islam? Oh, dia kata ada logo halal. Tuan-tuan kena ingat, logo halal tu ada dua. Satu dia panggil logo ditanggung halal, satu lagi digantung halal. Hok tanggung halal tu, hok jaki mari cek, pegawai agama mari cek, lesen, itu dia panggil tanggung halal. Hok gantung halal, dia beli stiker tu tepek. Bolehlah ke dia. Bukan nak buat stiker, siapa boleh buat? Ataupun siji halal dia tu mati 5 tahun lepas lagi. Duk gatul situ. Nak kata apa dia? Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada hadis yang ke-591. Wa an Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'tu tas'alu 'anil bir qultu na'am faqala istafti qalbak al-birru matma'annat ilaihi an-nafsu watma'anna ilaihi al-qalbu wal ismu ma haka fi an-nafsi wa taraddada fi as-sadri wa in aftaka an-nas wa aftauka. Hadisun hasan rawahu ad-Darimi fi musnadaihima. Maksud dianya daripada Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, saya datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia nak pergi jumpa Nabi, lantas baginda bertanya,
Nabi tanya dia, itu mukjizat. Mukjizat Nabi, Nabi tahu orang ni mari nak tanya soalan. Nabi kata apa? Apakah kamu hei Wabisah, kamu datang untuk bertanya mengenai mengenai al-birru, kebaikan tu apa? Ya. Qultu na'am, ya Rasulullah, inilah soalan saya. Oh, kita hari ni pun ada juga ni, hati-hati. Pasal itulah ramai orang taksub ke bomo-bomo ni, kan? Turun kereta, tok bomo sengih tu kau. Ni sakit, tak boleh tidur 3 malam ni tak? Bisa dia ni. Tahu dah ni. Ni sakit ni, apa dia ni? Denyuk kepala. Ini semua, kena ingat, ini permainan syaitan. Kita ni setiap orang dia ada qarin. Qarin ni, jin hok duk jaga kita ni. Syaitan jin hok duk sekali dengan kita. Bila kita nak pergi bomo, dia SMS ke jin hok duk bomo tu. WhatsApp lagi. Dia ada grup WhatsApp juga apa dia. Bos, orang ni nyakit dia gini. Jin tu pergi bisik dengan tokek dia. Tu dia tu sakit kepala tu mari tu. Tok bomo apa ya? Oh sakit. Kita kena lagu ni. Cahaya hangit. Bisa. Dia masuk dalam kepala dia bisa. Dia ingat Nabi kata yasduqu marratan wa yakdzibu mi'ah. Buat jin ni sekali dia bercakap betul, 100 kali dia kelentung. Tapi kita kena sekali hak mula-mula jadi. Hak mari pula tak jadi pun tak apa, tu silap teknikal je tu. Dia mula percaya. Ingat molek. Nabi hanya Nabi yang dapat wahyu. Nabi kata, "Mari nak tanya albir?" Ya, kata Wabisah. Nabi kata istafti qalbaka. Istafti qalbaka, mintalah petunjuk daripada hatimu. Mana kita mikir baik-baik dengan hati. Kita istighfar, kita zikir, kita selawat, kita baca Quran, lepas tu kita mikir benda yang kita nak buat ni baik ke tak baik. Watma'anna albirru matma'annat ilaihil nafsu. Artinya kebaikan itulah sesuatu yang dapat menenang dan mententeramkan jiwa. Mana kalau kita buat, kita fikir, kaji betul-betul, kita istikharah, hati kita tenang, kita buat. Wal ismu, dosa itu pula, apa dia? Sedangkan keburukan itu adalah sesuatu yang meresahkan hati. Mahaka fi nafsik, dalam hati kita tak tenang. Yolo kau ni, molek kau ni, jaga. Wa taraddada fi sadri, menyesakkan dada. Dada tak, orang panggil tak tenang hati, dada apa sesak. Meskipun manusia memberimu fatwa dan membenarkanmu. Orang kata boleh ni, skim hak kita buat ni, barang hak kita jual ni molek, nak bantu orang, tapi oleh kerana syarikat dia berkait dengan Kristian, hati kita tu gelisah, tinggallah. Ini kata. Hadis ini Hasan, riwayat Imam Ahmad dan Ad-Darimi dalam Musnad kedua-duanya. Maka kata di para ulama Islam, tanda molek sikit. Dia kata apa? Hadis ini bukan menunjukkan semua gerak rasa hati. Ini bahaya. Ni ada puak-puak motivasi ni. Dia panggil, dia terlibat dengan gerakan batiniah. Dia panggil rasa hati, getaran hati. Jangan nak main getaran hati gitu. Maksudnya setelah kita kaji, kita selidik, kita siasat, kita istikharah, hati kita tenang, kita baru kita buat. Ni tak ada selidik apa dengan awal kata jadi. Istikharah dah. Lepas tu, gitu. Mana kita kena kaji. Ada setengah orang yang terjebak dengan ajaran-ajaran yang begini. Dia guna hadis ni kepada ajaran tarekat yang dia bawa. Aku ni daripada ilham al-mukasyafah. Allah Ta'ala telah ilhamkan kepada hati aku, hak kita buat ni betul. Pasal itulah ada setengah tarekat yang menyeleweng. Dia kata apa? Dia kata dia kata kita hak belajar syariat ni, kamu belajar dengan orang mati. Kita belajar dari guru-guru kita. Guru kita mati. Guru kita sampai ke Imam Ghazali, mati. Belajar kepada Imam Nawawi, mati. Imam Syafi'i, mati. Nabi, wafat. Dia hati.
terus kepada Allah Azza wa Jalla Al-Hayyul Qayyum yang tak mati. Jangan main. Pasal itulah kalau main gerakkan hati, getaran hati, duk main hati gini, tinggalkan. Kerana mereka tidak bersandarkan kepada lorong yang kita belajar. Ahlus Sunnah, sumber kita daripada Quran, hadis, ijma', qiyas. Kalau tak ada hadis, tak ada Quran, terus duduk cari getaran hati tak jumpa. Jangan salah guna. Makna hati di sini, hati yang baik. Setelah kita kaji, kita teliti, walaupun kata boleh ni, tapi kita dengar juga syekh-syekh yang warak, yang bercakap mengatakan benda ni tak baik, maka tinggalkanlah perbuatan itu. Dia panggil ada keraguan syubhat di situ. Jangan duduk mudah-mudah, kan? Allahu Akbar. Main bab syubhat ni kita rasa payahlah sikit. Hadis 592. Wa an abi Sirwa'ah bi kasri sinil muhmalah wa fathihah, nama dia Uqbah ibn al-Harith, gelar dia Abi Sirwa'ah, annahu tazawwaja ibnatan li Abi Ihab ibn Aziz fa'atathum ra'atun faqalat inni qad arda'tu Uqbata wallati qad tazawwaja biha, faqala laha Uqbah ma a'lamu annaki arda'tini wala akhbartini. Farakiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah fasa'alahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa wa qad qila. Fafaraqaha Uqbatu wa nakahat zawjan ghairahu, rawahul Bukhari. Daripada Sirwa'ah, Abi Sirwa'ah. Terjemahan dia gugu Abi, tambah itu. Abi Sirwa'ah. Tertinggal dalam Arab ada Abi Sirwa'ah. Daripada Abi Sirwa'ah, Uqbah bin Al-Harith radhiyallahu anhu, bahawa dia menikahi seorang perempuan, iaitulah puteri kepada Abu Ihab bin Aziz. Dia menikah dengan kawan itu. Tiba-tiba datang seorang perempuan, makcik, "Hei Uqbah, aku pernah menyusuimu Uqbah dan isterimu tu. Mu dua ni anak susu aku." Sudah lah. Kita tahu kan, kalau jadi anak susu, jadi adik-beradik susu lah dua tu. Macam mana boleh kahwin? Mahram. Maka Uqbah berkata kepada perempuan itu, makcik, saya tidak tahu kamu pernah menyusui aku, dan kamu tak pernah beritahu mau menyusui aku. Kenapa tak bagi tahu belum ni? Saya ni anak susu makcik. Sudah. Sahabat zaman dulu bukan macam kita. Zaman kita ni, lantak orang tua nyanyuk tu tak reti. Dah, maka Uqbah menaiki kenderaannya pergi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Pergi selalu ke Madinah nak pergi tanya fatwa dan menyampaikan masalahnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaifa wa qad qila. Nabi kata, harus bagaimana lagi? Sedangkan makcik itu sudah mengaku dia nyusumu. Aku nak kata apa? Allahu Akbar. Gebah. Dia sayang dah ke isteri dia. Nah, tapi apa boleh buat? Undang-undang syariat tidak membenarkan. Maka Nabi kata, kaifa wa qad qila. Aku nak kata apa? Makcik tu mengaku. Sekarang ni kita siasatlah cari bukti. Bila dia menyusu, bila tarikhnya. Ada budak-budak lain dia nyusu lagi. Siapa saksi? Kita cuba bukti. Maka Uqbah pun tengok saksi, terbukti memang dia nyusu sungguh. Maka Uqbah menceraikan dia. Dan dia bekas isterinya menikah lagi dengan orang lain. Jadi ingat baik-baik. Pasal itulah anak beritahu kepada kawan-kawan kita, hok amanah ada anak ni, jangan mudah nak nyusu anak orang. Ni setengah orang ni kita letak baby rumah dia. Dia ada susu, dah. Kuat budak dia menangis nak pergi buat susu malah contohnya. Pak bui susu dia. Dia kena maklumkan kepada ibu budak ni, anakmu aku menyusu dah. Kena tanda. Dalam pekor Syafi'i kata 5 kali kenyang anak susu.
Habis budak-budak hak dia menyusu di nursery dia tu, habis adik-beradik belaka tu. Kena siasat, kena tanda. Contohnya budak ni 30 orang dia jaga, nyusu dengan dia belaka, dia kena buat senarai. Tahun 2021 ni 20 orang baby telah menjadi adik-beradik susuan. Kalau tidak, ibu susu ni telah menjadi penjenayah. Nanti budak ni kahwin esok dengan adik-beradik susu. Dosa. Kalau tidak, kaifa wa qad qila. Nabi kata macam mana dia sudah mengaku dia menyusu. Jangan mudah-mudah. Jadi nak menyusu anak orang, maklumkan kepada ibu dia, saya dah menyusu budak ni. Kalau tidak, jawab dia menikah dua beradik lah. Uqbah ni tak cakap banyak, terus je lah. Tuan-tuan kena ingat, yahrum minar rada'ati ma yahrum minan nasab. Dalam Islam ni, kan, haram dengan sebab susuan itu seperti haram dengan sebab keturunan. Tak boleh kahwin, mahram, cuma harta pusaka tak boleh terima. Itu ya. Anak dia lah. Jadi kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang mana tak ada anak, macam mana dia nak buat? Hak tak ada anak tu. Lagu nak buat? Ambil anak susu. Ambil anak orang kita bela daripada kecil, bawah 2 tahun. Kita suruh isteri kita menyusu. Nak menyusu macam mana? Dia tak ada baby, tak keluar susu. Dalam fatwa Malaysia kata boleh. Kalau guna hormon apa-apa, injek, keluar susu, jadi anak. Tak ada jen, tak keluar susu. Macam mana Pak? Kita cari anak saudara kita ke, cucu saudara kita ke yang masih menyusu, ada baby, suruh dia menyusu, budak ni jadi anak saudara kita, cucu saudara kita, alhamdulillah mahram. Selesai masalah. Tengoklah, kalau anak laki-laki tak apalah. Dengan kita, dengan bini, kena cari sebelah bini pula yang boleh menyusu, untuk menghilangkan. Dalam bab susuan ni kita dah bincang panjang dalam fiqh fiqh manhaji babur rada'ah. Tuan-tuan tengok dalam rakaman kita fiqh manhaji dalam bab susuan. Ana hurai panjang di sana bab ni. Cuma di sini kita ambil ringkas je. Baiklah. Kita pergi pada hadis 593. Wa anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhu qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Allahu akbar. Hadis rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Daripada Al-Hasan bin Ali, cucu Nabi. Aku menghafaz, ingat molek daripada datukku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang kamu meragui, benda yang kita ragu, kepada apa yang tidak ragu. Di sini tuan-tuan tanda, dalam semua perkara, dalam makan minum, dalam pegangan hidup kita, dalam amalan kita, sama. Kita dah kemuka dah zikir ni sahih daripada Nabi. Zikir lepas solat ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak zikir juga pelik-pelik. Kenapa? Ni orang duk sebar video. Di antara doa mustajab, kita waktu kita sujud, kita baca pelik-pelik, baca ayat Quran lah. Dalam Quran, dalam sujud orang tak baca. Orang baca Quran ketika berdiri. Mana amalan itu meragui. Kenapa ragu? Tak ada mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata alhamdulillah, hak Nabi ada, kenapa nak ambil hak orang lain? Tinggalkan. Dalam bab pegangan sama juga. Kita nak berakidah, tengoklah apa yang disebut oleh Nabi, para sahabat, ulama-ulama salafus salih, kita pegang. Dalam bab makan minum pun sama juga. Biar pastikan benda halal, baru kita makan. Hak tak pasti, tinggalkan. Banyak lagi ke benda lainnya. Tidak ada mati kerana tak makan hak tu ya. Kan? Ada orang perempuan pun sama juga. Kalau dia kata, mau menyusu dua ni, tak sobat. Ini kaedah besar ni. Dalam hadis Imam Nawawi sebut dalam 40, da' ma yaribuka ila ma yaribuk. Tinggal hak kita ragu, ambil yang tak ragu. Banyak lagi hak tak ragu. Kenapa nak ambil yang ragu? Dia masalah. Hadis 594. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana li Abi Bakrin as-Siddiq ghulamun yukhriju lahu al-kharaj wa kana Abu Bakrin ya'kulu min kharajihi. Faja'a yawman bi syai'in fa akala minhu Abu Bakrin. Faqala lahu al-ghulam tadri ma hadha? Faqala Abu Bakrin wa ma hu? Qala kuntu takahhantu li insan fil jahiliyati wa ma uhsinul kihana illa anni khada'tuhu
falaqiyani fa'atani bidzalik. Hadzal ladzi syakalta minhu. Hadzal ladzi tengok. Tanda salah kita ni. Akal tak tulis dalam kitab Arab ni agak. Shin tu tukar kepada alif. Hadzal ladzi akalta minhu fa'adkhala Abu Bakrin yadahu faqa'a kulla syai'in fi batnihi, rawahu al-Bukhari. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, dahulu ayah dia Sayyidina Abu Bakar mempunyai seorang hamba laki-laki yang membayar cukai kharaj kepadanya, cukai tanah. Mana dia pajak tanah dia orang itu bayar sini. Tiba-tiba dia beri pada Sayyidina Abu Bakar, maka Abu Bakar pun dia beri benda. Abu Bakar pun makan daripada hak sani, hak bayaran sani. Pada satu hari hamba itu datang membawa makanan. Lalu Abu Bakar memakannya. Tuan Syekh Abu Bakar, nih, dia makan. Kebetulan dia lapar. Maka hamba itu berkata kepada Abu Bakar, "Tuan, tahukah apa yang kamu makan itu?" Makan apa saat itu? Abu Bakar tanya, "Makannya apa?" Terkejut Abu Bakar. Dia ni nakal, beri kita makan, tanya pula. Hamba itu kata, dahulu pada zaman jahiliah, aku adalah seorang yang pernah membuat ramalan. Dia panggil tukar nujum, tukar tilik. Untuk seseorang. Dan aku tidak pandai pun dalam ilmu ramalan. Aku tak reti pun, aku kelentung, ya, tipu-tipu dia. Lalu orang itu menjumpai aku dan memberinya makanan ni. Dia beri hak zaman jahiliah dulu. Subhanallah, bayar hutang. Itulah hasilnya tadi yang kamu makan. Hak tuan makan tu hasil nujum tu lah. Allahu Akbar. Ucap Sayyidina Abu Bakar, maka Abu Bakar memasukkan jarinya ke dalam mulutnya sehingga memuntahkan segala yang ada dalam perutnya. Korek juga muntah keluar. Hadis dalam Bukhari ada riwayat lain, Abu Bakar kata, kalau keluar sekali dengan nyawa aku tidak reda makan haram dalam perut aku. Subhanallah. Ini kita ni senang-senang ya. Kan? Senang-senang kita. Asal kau makan agak tak tanya khabar dah. Sedap ni makan sini ni, tak tahu Islam ke kafir lah. Belilah banyak benda-benda yang kita tak ragu, tinggalkan benda yang meragukan. Sayyidina Abu Bakar warak dia, tak sanggup dia duduk makan itu dalam perut dia korek sampai habis. Tengok, kalimah kharaj ialah pungutan yang dibebankan tuan kepada hamba sahayanya dan itu diberikan kepada tuannya setiap hari. Jadi akhir sekali sedangkan baki penghasilan hamba sahaya itu milik dia. Itulah macam kita panggil macam cukai lah, bayar kerja dia tu. Itu warak Sayyidina Abu Bakar, dia sanggup. Dia kata, kalau tak keluar, aku akan korek lagi sampai keluar nyawa aku. Subhanallah. Kita ni tak apalah, astagfirullahalazim. Orang nak makan dah tegak gitu lah. Minggu depan pergi makan pula. Lah. Tak ada warak kita. Warak buah boleh. Hadis 595, wa an Nafi' anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kana faradan lil muhajirin al-awwalin 4,000 wa farada li ibnihi 3,500. Faqila lahu huwa min al-muhajirin falima naqastahu. Faqala innama hajara bihi abuhu. Yaqul laisa huwa kaman hajara bi nafsihi, rawahul Bukhari. Daripada Nafi'. Nafi' ni maula kepada Ibnu Umar. Nafi' kata apa? Sayyidina Umar menetapkan untuk kaum muhajirin yang terawal sebanyak 4,000 duit. Sedangkan bagi puteranya sendiri, wa kana libnihi, anak dia sendiri, Ibnu Umar, hanya 3,500. Anak dia sikit dia bagi. Lalu dia tanya, Ibnu Umar juga termasuk muhajirin? Anakmu ni muhajirin kan? Pindah daripada Mekah. Umar kata apa? Tapi kenapa engkau kurangkan hak dia? Maka Umar menjawab, dia berhijrah dibawa oleh kedua orang tua dia. Dia hijrah tak ayah dia bawa. Dan tak sama orang berhijrah sendiri dengan orang bawa dia. Umar kata,
Lebar dia tak sama. Hak orang hijrah sendiri dengan ancamannya, dengan macam-macam susah. Dia ni ikut ayah dia ya. Jadi aku bagi sikit. Subhanallah. Hadis ni dalam Bukhari, kata daripada ulama hadis, dia kata ini menunjukkan warak Sayyidina Umar. Anak dia sendiri dia kurang. Patutlah kita ni kalau nak bagi ilmu ke anak kita, susah kita nak bagi. Nak bagi banyak ke orang kata kasih ke anak. Bagi sikit nyanyi ke budak. Akhir kali kita mesyuarat tanya. Tapi tanya payah juga orang lain nak buat keputusan. Moga ayah dia ada situ. Tak. Itu di antaranya warak Sayyidina Umar, tadi warak Sayyidina Abu Bakar, dan kita ambil hadis yang terakhir, hadis 596. Wa an Athiyyah bin Urwah as-Sa'di as-Sahabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yablughul 'abdu an yakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hazaran mimma bihi ba'sun, rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Daripada Athiyyah bin Urwah as-Sa'di, dia ni termasuk di kalangan sahabat radhiyallahu anhu. Dia berkata diriwayatkan bahawa Nabi kita sallallahu bersabda, seorang hamba tidak sampai kepada darjat orang yang bertakwa, betul-betul bertakwa, sehingga dia meninggalkan sesuatu yang mubah, yang harus, kerana berhati-hati dari hal-hal yang dilarang. Dia kata mala ba'sa bihi, benda ni harus, tapi kenapa mu tak ambil? Dia kata sebab aku bimbang nanti terperangkap dengan benda yang haram. Mana kalau benda ni harus tapi ada keraguan di situ, boleh jadi pergi ke benda haram, maka kita tinggalkanlah. Itu dia panggil warak. Mana orang warak ni orang tinggi takwa. Kata di penilaian hadis, dia kata 574. Tengok bawah dia kata hadis ini dhaif. Sanad dia dhaif. Namun begitu makna dia sahih. Artinya kalau kita tinggal benda yang kita ragu, benda yang syubhat, benda yang membimbangkan kita terjebak dengan benda haram, itu dia panggil takwa. Itu yang dikatakan warak. Alhamdulillah, tamatlah kita para jemaah sekalian bab 68, bab warak dan meninggalkan perkara syubhat. Kesimpulannya para jemaah, setiap benda yang kita ragu, benda kalau kita ragu halal ke haram, rujuklah kepada para alim ulama dalam bidang tersebut. Kalau bab fiqh, tanyalah orang fiqh. Jangan pergi tanya ahli motivasi. Saya rasa tak apa, saya rasa. Mana undang-undang main rasa-rasa? Rasa makanan boleh. Ustaz, bukan semua boleh tanya dalam bab fiqh. Boleh jadi dia ni mahir dalam bab lain. Kita kena tanya pakar dalam bidang tersebut baru betul. Baik. Dalam bidang ini dua majlis fatwa berbeza. Hak ni kata harus, yang ni kata haram. Nak pakai hak mana? Kalau hak kita nak, kita pakai harus. Tapi dari sudut warak kita akan tinggalkan sebab kita lebihkan janib al-haram. Sebab ada ulama kata haram, saya tak berani. Tu kata harus, awak ambil. Tapi warak kita akan tinggalkan benda tu. Syarikat ni terjebak dengan Kristian. Sudah dibuktikan oleh pengkaji-pengkaji. Habis kenapa kita nak rempuh lagi, nak duduk kat situ lagi? Tinggal je lah. Ini kita kata, alhamdulillah, usahlah kita duduk berkerah kepala dengan benda-benda yang meragukan, tinggal. Ajaran dia tu pelik tu. Zikir tutup lapu malam-malam, capur laki-laki perempuan. Mana ada syariat? Lah. Tok guru dia pun tak semaya, dia kata dia semaya Mekah. Tu ajaran karut lah kau tu, tinggalkan. Ni orang ajar zikir pelik-pelik ni. Kita tanya, zikir pelik ni ambil mana? Ada sanad? Ada sahabat buat? Tak ada. Habis? Tak tahu mari mana? Tinggalkan. Banyak lagi azkar al-ma'surat yang warid daripada Nabi SAW. Kenapa kita menyusahkan diri pergi cari benda yang tidak sabit? Baiklah para jemaah sekalian, insya-Allah tamatlah bab 68. InsyaAllah kita sambung bab 69, bab istihbabil uzlati inda fasadin nas wal zaman ila akhiril bab, insyaAllah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.